Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan adanya kebaikan, keberkatan, manfaat, ibrah, pengajaran. Ahlan-ahlan kepada semua yang berada di ruangan komen di Facebook dan juga di TikTok. Ahlan-ahlan Fatimah Samsuddin, Barakah dan juga Zulkifli Abdul di ruangan TikTok dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita dah berada pada, masih lagi dalam Kitabus Salah, dan kita sedang berada pada tajuk yang dibawakan hadis-hadisnya oleh Imam Muslim rahimahullah berkenaan tentang Nabi pernah menunaikan secara berjemaah solat fardu qada. Maka Nabi pernah buat solat qada secara berjemaah. Dan yang kedua, wastihbabi ta'jil qada'iha, sunnah untuk menyegerakan solat fardu qada yang pada waktu itu kita tertinggal, sunnah untuk menyegerakan. Riwayat yang 1563 baca. Daripada sahabat Nabi Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah, Nabi SAW telah berkhutbah kepada kami lalu bersabda, innakum tasiruna, sesungguhnya kamu akan berjalan. Dan bilakah Nabi suruh para sahabat berjalan? Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berjalan ashiyatakum wa lailatakum, pada waktu petang dan malam tersebut. Dan ini menjadi kebiasaan Nabi untuk sebahagian sebab untuk bergerak pada waktu malam ketika mana menuju ke sesuatu tempat, ataupun pada waktu itu ketika mana balik ke Madinah, berjalan pada waktu petang dan malam. Dan sabda Nabi SAW, wa ta'tunal ma'a, dan kamu akan datang ke tempat yang ada air, insya-Allah jika dikehendaki oleh Allah, ghada, pada esok. Dan ini kita akan nampak pada riwayat-riwayat berikut. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi? Kamu akan mendapati air pada esok. Maka berkata perawi, fantalaqan nas, maka para sahabat mula berjalan, la yalwi ahadun ala ahadin, tidak menunggu ataupun tidak memberi perhatian seseorang kepada yang lain. Berkata Abu Qatadah, maka ini nak menerangkan bagaimana nanti kita baca bahawa Nabi SAW dan ada lebih kurang 7 orang sahabat tertinggal. Sebab Nabi SAW pada waktu itu berjalan dengan perlahan, dan pada waktu itu kegelapan malam, maka pada sahabat masing-masing la yalwi, tidak menunggu, tidak memberi perhatian pada waktu itu kepada yang lain. Maka sebahagian besar pasukan tersebut mereka telah maju ke depan, cuma yang tinggal Nabi SAW, Abu Qatadah dan beberapa orang. Maka berkata Abu Qatadah, fabainama Rasulullah SAW yasir, maka sedang baginda Nabi SAW berjalan. Maka siapakah Abu Qatadah di sini? Maka Abu Qatadah di sini adalah nama penuh beliau adalah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, nama beliau. Maka Nabi SAW pada baris yang kedua, 4, 6 daripada Syarah An-Nawawi, maka di situ disebutkan nama beliau. Maka Nabi SAW, dan daripada sini juga kata Imam Nawawi, bila Nabi terangkan kamu kena berjalan sepanjang petang dan malam,
nanti esok kamu akan mendapati adanya air. Maka daripada sini kata Imam Nawawi, fihi annahu yustahabbu li amiril jaish idza ra'a maslahah liqaumih fi i'lamihim bi amrin an yajma'uhum kullahum wa yushi'u dhalika fihim. Seorang pemimpin, seorang ketua, apabila dia merasakan perlu dan adanya kebaikan dan manfaat untuk dia maklumkan kenapa dia buat sesuatu. Macam kenapa Nabi suruh berjalan pada waktu malam dan petang. Kenapa tak berjalan pada waktu siang? Nabi maklumkan. Sebab itu kata Imam Nawawi, pengajaran daripada sini, kalaulah pada waktu itu seorang ketua, seorang pemimpin, dia tahu dalam dia berkongsi sebab kenapa dia buat sesuatu, adanya manfaat dan kebaikan, maka dia perlu untuk lakukan. Supaya apa? Liyuballighuhum kullahum. Supaya semua pada waktu itu yang berada di bawah tanggungjawab dia dapat maklumat yang betul. Wa yata'ahabulah, dan mereka boleh membuat persiapan. Macam contoh para sahabat kena berjalan sepanjang petang dan malam. Maka ianya bukan benda yang mudah dalam kegelapan malam pada waktu tersebut, tetapi Nabi terangkan apa perancangan Nabi menjadikan mereka pada waktu itu bersedia akan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhussu bihi ba'dahum wa kibarahum. Maka kata Imam Nawawi, kalau kita nampak Nabi SAW nak beritahu sesuatu, Nabi pada waktu itu tidak bercakap hanya kepada golongan yang tertentu ataupun kepada orang yang tertentu. Nabi kumpul semua, Nabi akan maklumkan semua. Supaya maklumat tersebut, informasi tersebut sampai kepada semua. Kalaulah contohnya diberitahu kepada beberapa orang ni bagi tahu kepada kumpulan kedua bagi tahu kepada kumpulan yang ketiga, dia khawatiri maklumat tersebut bila berpindah melalui banyak orang, maka akan sampai maklumat yang tidak tepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi dan para sahabat pada waktu itu berjalan sepanjang malam, dan pada waktu itu para sahabat mereka tidak menunggu, tidak memberi perhatian kepada yang lain. Kata Abu Qatadah, fabainama Rasulullah, sedang Nabi SAW berjalan, hatta ibharal lail, sehingga pada waktu itu berlalunya separuh malam. Ibharal lail, tengok syarah An-Nawawi pada baris yang kedua 4, 6, 8, 9. Ibhara ay intasafa. Maka ketika mana berlalunya separuh malam, kata Abu Qatadah, aku masih berada di sebelah Nabi SAW. Qala, berkata Abu Qatadah, fana'asa Rasulullah, maka Nabi SAW telah mula mengantuk. Famala an rahilatih, dan Nabi SAW telah mula condong daripada kenderaan baginda. Nabi SAW kerana terlalu mengantuk, maka tubuh badan Nabi SAW condong untuk jatuh daripada unta baginda. Kata Abu Qatadah, fa'ataituhu, maka aku telah pergi kepada Nabi, fada'amtuhu, maka aku telah memberi sokongan kepada baginda, min ghairi an uqidhah, tanpa aku kejutkan Nabi. Maka dia pegang badan Nabi SAW supaya Nabi SAW tak jatuh, dan pada waktu itu Nabi pun tak perasan kerana terlalu letih balik daripada sesuatu peperangan dan juga sesuatu ekspedisi. Hatta tadalla ala rahilatih, sampailah baginda kekal duduk dengan lurus di atas unta baginda. Maka berkata Abu Qatadah, beliau berkata, thumma sara, kemudian kami meneruskan perjalanan, hatta tahawwara al-lail, sehingga telah berlalunya pada waktu itu sebahagian besar malam. Tahawwara, kita boleh lihat bawah tu, maksudnya zahaba aktsaru, sebahagian besar malam pada waktu itu telah berlalu. Maka sekali lagi, mala'an rahilatih, Nabi SAW kerana tersangat mengantuk, Nabi SAW condong daripada unta baginda, dan pada waktu itu Nabi SAW seolah-olah nak jatuh. Maka sekali lagi kata Abu Qatadah, fada'amtuhu, aku telah memberi sokongan kepada baginda Nabi, min ghairi an uqidhah, tanpa aku mengejutkan Nabi SAW, hatta tadala, sehingga baginda duduk dengan lurus di atas unta baginda. Qal, berkata Abu Qatadah, thumma sara, kemudian kami meneruskan lagi perjalanan, hatta idza kana min akhiris sahar, sehingga dah tiba pada waktu penghujung malam. As-sahar maksudnya penghujung malam.
belum masuk subuh lagi. Maka buat kali ketiga kata Abu Qatadah, malamailatan, Nabi SAW telah condong daripada unta baginda. So Nabi tengah mengantuk, Nabi tak sedar. Hiya asyaddu, yang mana ianya lebih teruk, minal mailatainil ulayaini, berbanding dua situasi condong ataupun miring pada waktu itu yang sebelum itu. Nabi SAW condong dengan kuat hampir-hampir pada waktu itu, hatta kada yanfajil, hampir-hampir pada waktu itu untuk jatuh. Minta maaf, hatta, mana perkataannya tadi, hatta yanjafil, minta maaf. Apakah maksud injafala yanjafilu? Maksudnya sakata yaskutu. Sampailah Nabi SAW pada waktu itu hampir-hampir jatuh. Maka Nabi SAW sangat letih, sangat mengantuk. Dan Abu Qatadah pada waktu itu sekali lagi, buat kali ketiga, fa'ataituhu, kata Abu Qatadah, aku telah pergi kepada Nabi SAW, fada'amtuhu, memberi sokongan kepada Nabi. Maka kali ini Nabi SAW terjaga, Nabi terbangun. Fara'sah, maka Nabi mengangkat kepala baginda. Maka Nabi bersabda, man hadha, siapakah ini? Maka Abu Qatadah ataupun nama dia Harith bin Rabi'ah berkata, Abu Qatadah, aku adalah Abu Qatadah. Maka Nabi SAW bertanya lagi, matakana hadha masiraka minni, sejak bila engkau berjalan bersebelahan denganku? Maka beliau berkata, mazala hadha masiri munzul lailah, daripada awal malam aku terus menerus berjalan bersama dengan kamu wahai Rasulullah, nak menolong kamu pada waktu itu ketika mana engkau begitu keletihan wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mendoakan, hafizakallahu, semoga Allah memelihara kamu, bima, sebagaimana kamu telah memelihara dengannya nabinya SAW. Kemudian baginda bertanya, hal tarana, adakah kamu melihat kita? Adakah kamu melihat kita? Nakhfa, telah terpisah ataupun tersembunyi, ala nas, daripada kumpulan. Mana sahabat yang lain rasanya macam kita terpisah ataupun tersembunyi daripada kumpulan kita yang lain. Sebab pada waktu itu kita dah baca awal hadis, para sahabat mereka pada waktu itu meneruskan perjalanan tanpa menunggu, tanpa memberi perhatian kepada yang lain. Maka pada waktu itu kata kemudian baginda bertanya lagi, hal tara min ahad, adakah kamu nampak sesiapa yang ada berhampiran dengan kita, sabda Nabi? Maka Abu Qatadah berkata, hadza rakib, di sini ada seorang penunggang. Kemudian aku berkata lagi, hadza rakibun akhar, di sini ada penunggang yang lain. Sehingga kami telah berkumpul sebanyak 7 orang penunggang. Fakunna sab'ata rakibin, 7 orang penunggang. Adapun sahabat-sahabat yang lain, mereka telah meneruskan perjalanan kerana pada waktu itu waktu malam, mereka tak nampak dan tak kelihatan sesiapa. Dan zaman dulu unta bukan macam kereta zaman kita, ada lampu dan sebagainya. Maka mereka berjalan di dalam kegelapan malam. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift. Jazakumullahu khairan. Okey. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kata Abu Qatadah, bila dah penghujung malam, famala Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar daripada jalan. Fawada'a ra'sah, sebab Nabi nak berehat, Nabi terus sangat letih. Maka baginda Nabi SAW telah meletakkan kepala baginda, kemudian baginda bersabda, ihfazu alaina, jagalah kamu untuk kami solatana, waktu solat subuh kami. Nabi pesan, kena ada yang jangan tidur, dan nanti bila subuh, kejut Nabi SAW. Daripada sini kita belajar bagaimana pentingnya apabila berada pada situasi yang mengantuk, maka perlunya untuk berehat. Jangan meneruskan perjalanan. Dan di sini kita nampak Nabi SAW berhenti rehat. Kita juga nampak bahawa apabila dah dekat waktu subuh baru nak berehat, maka perlu untuk memastikan pada waktu itu ada yang terjaga, yang boleh mengejut untuk solat fardu subuh dan sebagainya. Dan di sini kita nampak Nabi dah merancang begitu. Tetapi perancangan Allah berbeza. Allah nakkan umat baginda, kalaulah berlaku perkara seperti ini, mereka tahu apa yang patut mereka lakukan. Maka pada waktu itu semua tertidur. Ketujuh-tujuh mereka tertidur. Sebab itu kata Abu Qatadah, fakana awwala man istayqadha Rasulullah
sebab mereka sangat letih, maka orang yang mula-mula terjaga adalah Nabi SAW. Wasyamsu fi dhahrih, dan matahari telah pun terbit, telah pun naik, dan matahari pada waktu itu memancar pada belakang baginda. Maka kata Abu Qatadah, fakumna, maka kami pun bangun, fazi'in, dalam keadaan terkejut sebab terlepas waktu subuh. Kemudian baginda bersabda, irkabu, menungganglah kamu akan kenderaan. Farakibna, maka kami pun telah menunggang dan meneruskan perjalanan. Kalau kita perasan daripada sini dan juga hadis-hadis yang lain, Nabi SAW, kalaulah baginda berada di tempat yang pada waktu itu menjadikan terlepasnya solat, Nabi tak solat di situ. Dan itu yang kita dah belajar. Pada riwayat sebelum ini, Nabi pernah bersabda, hadza manzilun hadarana fihi syaitan. Di sini adalah tempat yang bersama dengan kita adanya syaitan. Sebab itu menjadikan kita terlepas solat, maka Nabi suka kalaulah tempat yang mana menjadikan Nabi terlepas solat, Nabi tak akan solat di situ, Nabi akan meneruskan perjalanan dan solat di tempat yang lain. Maka kami meneruskan perjalanan sehingga matahari telah terbit, nazala dengan banyak. Maka kami pun pada waktu itu telah berhenti untuk solat. Maka daripada sini juga pengajaran kita boleh belajar bahawa mengqadakan solat pada waktu itu boleh dilewatkan. Sebab kalaulah mengqadakan solat itu pada waktu itu mesti disegerakan, maka pada waktu itu Nabi bila bangun, Nabi terus solat. Tapi tidak, Nabi meneruskan perjalanan dahulu, barulah Nabi SAW berhenti untuk solat fardu subuh yang baginda tertinggal. Summa da'a, kemudian baginda telah meminta bimida'ah, dengan satu bekas yang berisi air, yang bersama denganku sedikit air, syai'um min ma', air dia tak banyak, sedikit. Maka Nabi SAW fatawadda'a, telah berwuduk minha, daripada mida'ah, daripada bekas air tersebut, wudu'an, sebuah wuduk, duna wudu'in, yang sederhana dan kurang berbanding biasa, sebab air tak banyak. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, kalaulah air tak banyak, janganlah pada waktu itu kita nak basuh semua benda 3 kali. Basuhlah basuhan wajib sahaja. Kadang-kadang dah tahu air tak banyak, orangnya ramai, waktu itulah dia nak basuh semua benda 3 kali. Padahal yang wajib hanya sekali. Yang pada waktu itu muka sekali, tangan sekali, kaki sekali, menyapukan air sedikit pada kepala. Maka daripada sini kita nampak bila Abu Qatadah sebut Nabi telah berwuduk sederhana dan kurang berbanding biasa. Kenapa? Sebab pada waktu itu air tak banyak. Kan kita dah belajar tadi, fiha syai'um min ma', air tak banyak. Maka sebab itu Nabi SAW berwuduk dengan sederhana, dengan sedikit. Maka Nabi berkata Abu Qatadah, wa baqiya fiha syai'um min ma', dan berbaki pada waktu itu sedikit lagi air. Maka Nabi pesan kepada Abu Qatadah, ihfaz, simpanlah air ini mida'ataka, di dalam bekas kamu. Dan Nabi maklumkan siap-siap, fasayakunu laha naba', maka akan berlakunya bagi air ini mukjizat. Nabi kata simpan, nanti esok akan berlakunya peristiwa besar, itulah yang disebut mukjizat yang bakal berlaku daripada air yang sedikit tadi. Kemudian Bilal telah melaungkan azan untuk solat. Maka daripada sini juga kita dah belajar berkali-kali bahawa dalam mazhab Syafi'i sunnah pada waktu itu ketika mana qada solat untuk melaungkan azan, dan juga pada waktu itu untuk melaungkan iqamah. Sunnah pada waktu itu. Tapi janganlah azan menggunakan speaker masjid surau, sebab itu dah qada. Maka tapi pada waktu itu azan di mana kita berada, kalaulah itu adalah solat qada yang kita terlepas dan tertinggal, dan sunnah untuk melakukan berjemaah, sunnah untuk melaungkan padanya iqamah. Terus fasalla, maka Nabi SAW telah menunaikan pada waktu itu solat 2 rakaat. Ini solat 2 rakaat apa? Qabliyah subuh. Maka daripada sini kita belajar semalam bahawa sunnah untuk mengqadakan solat-solat rawatib. Dan Nabi pernah beberapa kali mengqadakan solat-solat rawatib. Seperti qabliyah subuh dalam hadis ini, dan solat rawatib zuhur ketika mana dalam hadis yang lain. Terus summa shallal ghada, bacalah. Kemudian Nabi SAW telah menunaikan solat fardu subuh.
Maksudnya Nabi azan dulu, Nabi solat qabliyah subuh dulu walaupun pada waktu qada, dan barulah Nabi menunaikan solat fardu subuh. Fasana'a kama kana yasna'u kulla yaum, dan Nabi meneruskan seperti biasa apa yang kebiasaannya Nabi SAW buat setiap hari. Berkata perawi, waraqiba Rasulullah, dan Nabi SAW telah meneruskan perjalanan, waraqibna ma'ah, dan kami pun menunggang kenderaan kami dan meneruskan perjalanan. Berkata perawi, faja'ala ba'duna yahmisu, sebahagian daripada kami mula berbisik kepada sebahagian yang lain, sebab mereka pada waktu itu first time, pada waktu itu qada subuh. Maka mereka berbisik sesama mereka, maka farah, apakah penebus dosa terhadap apa yang kita telah lakukan, bitafriyatina, disebabkan kecuaian kita, fi salatina, dalam urusan solat kita. Kita dah tertinggal subuh, bukan pada waktunya. Ini satu kecuaian. Apakah perkara amalan yang boleh kita buat untuk menebus dosa kita? Maka Nabi SAW bersabda, amalakum fiyya uswah. Bukankah untuk kamu bagiku adanya contoh dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ikutan. Kemudian baginda bersabda, ama innahu, adapun sesungguhnya, laisa fin naumi tafrid, tidaklah ada pada tidur pada waktu itu sebarang kecuaian. Sebab para sahabat tertinggal solat bukan sengaja, tapi sebaliknya mereka tertidur. Cumanya kata para ulama, kalaulah tidur selepas dah masuk waktu dan terlepas solat, maka itu satu kecuaian, itu satu tafrid. Tapi ini Nabi SAW dan para sahabat, mereka telah tidur sebelum masuk daripada waktu subuh, dan pada waktu itu keadaan mereka sangat-sangat letih. Sabda Nabi, innaman tafrid, kecuaian itu adalah malam yusalli salah, seseorang yang tidak menunaikan solat, kemudian bila masuk waktu solat, sehingga masuknya waktu solat yang lain, dia tak tertidur, dia sedar, tapi pada waktu itu dia tak solat sampailah masuk waktu solat yang lain. Sabda Nabi, itulah tafrid, itulah satu kezaliman dan kecuaian. Maka sabda Nabi, faman fa'ala dhalik, barang siapa yang pada waktu itu ada tertinggal solat dan habis waktunya, maka hendaklah dia menunaikannya hina yantabih, ketika mana dia teringat dan sedar. Fa in kana al-ghad, maka apabila dia telah tunaikan solat tersebut, maka apabila datangnya keesokan hari, falyusalliha, maka hendaklah dia menunaikan solat tersebut pada waktunya kembali. Sebab dia dah habis dah qada, dah selesai dah qada, maka dia boleh solat pada waktunya kembali seperti sebelum keadaan qada tersebut. Kemudian baginda bersabda, ma tarawna an-nasa sana'u, apakah yang kamu rasa apa ahli kumpulan yang lain sedang buat? Apa yang kamu rasa? Sebab banyak lagi sahabat yang telah meneruskan perjalanan. Hanya tinggal Nabi dengan 7 orang sahabat. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi bertanya, apa yang kamu rasakan berkenaan tentang kumpulan yang lain? Apakah mereka buat? Ma tarawna an-nasa sana'u. Maka berkata Abu Qatadah, maka Nabi SAW kemudian menerangkan, sabda Nabi, asbahan nas, bila datangnya waktu pagi, faqadu nabiyahum, dan mereka mula perasan bahawa Nabi mereka tiada. Mereka perasan ketiadaan Nabi mereka. Maka Abu Bakar dan Umar pada waktu itu akan berkata, ini Nabi SAW nak menunjukkan pada waktu itu mukjizat Nabi. Nabi SAW pada waktu itu tahu apa yang bakal Abu Bakar dan Umar kata, apa yang bakal ahli kumpulan mereka yang lain berkata. Maka Abu Bakar dan Umar berkata, Rasulullah ba'dakum, Nabi SAW berada di belakang kamu. Lam yakun liyukhallifakum, tidak mungkin Nabi SAW akan meninggalkan kamu. Sementara selain Abu Bakar dan Umar, mereka berpandangan, inna Rasulullah SAW baina aidikum, sesungguhnya Nabi SAW berada di depan kita, Nabi gerak dulu. Maka sabda Nabi, fa in yuti'u Abu Bakar, jika mereka mendengar kata Abu Bakar dan Umar, yarshudu, mereka akan beroleh petunjuk. Daripada sini kita nampak kelebihan Abu Bakar dan Umar, yang pada waktu itu firasat mereka sentiasa tepat, dan pada waktu itu pandangan mereka sentiasa tepat. Maka berkata Abu Qatadah, maka kami pun telah tiba kepada kumpulan kami yang lain, sahabat-sahabat yang lain.
hinam taddan nahar, ketika mana hari telah mula panas. Wa hamiya kullu syai', dan semua benda telah mula menjadi panas. Dan para sahabat yang lain berkata, wahai Rasulullah, halakna, binasalah kami, atasna, kami sangat-sangat dahaga. Maka Nabi SAW bersabda, la hulka alaikum, tidak ada kebinasaan ke atas kamu. Kemudian Nabi SAW bersabda, atliquli, bukakanlah untukku ghumari, bekas kecilku. Wada'a bil mida'ah, dan Nabi minta bekas air yang Nabi SAW suruh Abu Qatadah simpan malam tadi ataupun pagi tersebut, yang Nabi kata simpan air dalam bekas ini, kelak kamu akan nampak sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Maka Nabi SAW mula yasubbuh, mencurahkan air. Wa Abu Qatadah yasqihim, dan Abu Qatadah mula menyampaikan air kepada para sahabat yang dahaga. Falam ya'ud, maka tidaklah berlalunya masa yang lama, an ra'an nas, apabila orang ramai melihat ma fil mida'ah, air yang terdapat di dalam bekas air tersebut, takabuh, lalu mereka telah mula berkumpul berebut-rebut alaiha, untuk air tadi. Bila mereka nampak Nabi curah je air, mereka pun dah lama tak ada air, mereka serbu dan pada waktu itu berebut-rebut nak dapatkan air. Maka Nabi tegur, sabda Nabi SAW, ahsinul malak, berlaku baiklah semua, berlaku baiklah semua. Sabda Nabi, kullukum sayarwa, setiap daripada kamu pasti akan beroleh air hingga hilangnya dahaga. Dan di sini kita nampak mukjizat Nabi, air yang sedikit pada waktu itu boleh cukup untuk jumlah para sahabat yang ramai. Maka berkata Abu Qatadah, fafa'alu, maka para sahabat pun pada waktu itu mereka tidak berebut-rebut. Faja'ala Rasulullah, maka Nabi terus menerus mencurahkan air. Wa askihim, dan aku tolong memberikan air kepada para sahabat yang lain, kata Abu Qatadah. Hatta ma baqiya, sehingga tidaklah berbaki kecuali aku dan Nabi SAW. Kemudian berkata Abu Qatadah, summa sabba Rasulullah, Nabi SAW tuangkan lagi air. Maka Nabi berkata kepadaku, isyrab, minumlah wahai Abu Qatadah. Maka aku berkata, la asyrab, aku tidak akan minum sampailah Tuan minum, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, di sini adalah adab. Apakah adab dia? Sabda Nabi, inna saqiyal qaumi akhiruhum syurba, sesungguhnya orang yang memberi minum, maka dia akan minum yang paling akhir. Dan di sinilah kita nampak orang yang bagi makan, orang yang jadi tuan rumah, orang yang pada waktu itu dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bagi jamuan. Dia sunnahnya sabda Nabi, kena makan yang paling akhir, kena minum yang paling akhir. Sebab itu sabda Nabi, saqil qaum, seseorang yang memberi minuman kepada sesuatu kaum, akhiruhum syurba, dia mesti yang paling akhir untuk minum, bukan paling awal. Kadang-kala kita bila dapat sesuatu tanggungjawab, kita simpan untuk kita dulu. Kita simpan untuk kita dulu. Maka itu sebenarnya kurang tepat. Seolah-olah kita ambil tanggungjawab tadi pada waktu itu kerana nakkan balasan. Nakkan pada waktu itu, nakkan dalam keadaan mungkin kita dah ada allowance, dah ada gaji, dah ada sebagainya. Masih lagi pada waktu itu kita asingkan makanan terlebih awal untuk kita. Atas nama urus setia, atas nama pada waktu itu orang yang menguruskan. Maka di sini Nabi mengajar sunnahnya, saqiyul qaum. Maka dalam hadis riwayat Muslim ini sabda Nabi, orang yang memberi minuman, maka dia mestilah yang paling akhir untuk minum. Maka Abu Qatadah berkata, maka aku telah minum dulu, barulah Nabi SAW minum. Fa'atan nasul ma'a jamina riwa'an, maka pada waktu itu orang ramai telah mendapat air jamin, dalam keadaan bertenaga, nasyat, jamin maksudnya nasyat, dalam keadaan bertenaga, gembira, riwa'an, dalam keadaan telah hilang dahaga mereka. Maka ini adalah hadis berkenaan tentang, sebenarnya nak menerangkan pada waktu itu berkenaan tentang solat qada. Maka apa yang kita belajar tadi, Nabi telah qada'kan hatta solat rawatib Nabi qada'kan. Itulah qabliyah subuh. Kemudian kita belajar Nabi solat qada' pada waktu itu ada azan dan iqamah. Dan itulah sunnahnya juga dalam mazhab Syafi'i. Nabi solat qada' berjemaah dan pada waktu itulah sunnah dia. Nabi SAW bila bangun, Nabi SAW berpindah tempat dulu, menunjukkan ianya bukanlah alal faur, mesti terus segera. Tetapi pada waktu itu
boleh untuk diambil sedikit masa sebelum menunaikan qada tersebut. Terus baca faqala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Rabah, sesungguhnya aku akan ceritakan hadis ini di dalam masjid Jami'. Maka telah berkata Imran bin Husain kepada Abdullah bin Rabah, unzur, lihatlah, ayyuhal fata, wahai pemuda, kaifa tuhaddits, apa yang kamu kongsikan. Fa inni ahadur rakbi, kerana aku termasuk salah seorang yang ada bersama dengan Nabi SAW pada malam tersebut. Qultu, maka pada waktu itu aku berkata, fa anta a'lamu bil hadis, kalaulah begitu tuan yang lebih tahu tentang hadis ini, kata Abdullah bin Rabah. Faqala, maka pada waktu itu Imran bin Husain bertanya, mimman anta, maka pada waktu itu Imran bin Husain bertanya kepada Abdullah bin Rabah, kamu daripada mana? Maka Abdullah bin Rabah menjawab, minal ansar, daripada golongan ansar. Maka berkata Imran bin Husain, hadis, kamulah yang berkongsi hadis ini, fa anta a'lamu bi hadithikum, kerana kamu yang lebih mengetahui tentang hadis kamu, fa haddatstul qaum, maka pada waktu itu Abdullah bin Rabah telah menceritakan hadis ini sambil Imran bin Husain mendengar. Maka Imran bin Husain berkata, laqad syahidtu tilkal lailah, demi sesungguhnya aku ada bersama dengan Nabi pada malam yang diceritakan tersebut. Wa ma sya'artu anna ahadan hafizahu kama hafiztah, dan aku tidak pernah menyangka ada seseorang yang ingat dengan begitu detail peristiwa tersebut sebagaimana yang kamu ingat. 1564 baca. Maka tadi kita dah dengar kata Imran bin Husain, dia ada bersama dengan Nabi SAW pada malam tersebut. Dia ada bersama dengan Nabi. Maka Imam Muslim bawakan pada waktu itu riwayat Imran bin Husain pula tentang keadaan pada malam di mana Nabi SAW tertidur sehingga baginda terlepas salat subuh daripada waktunya bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang lain. Maka kata Imran bin Husain, kuntu ma'a nabiyillah, aku telah bersama dengan Nabi SAW fi masirillah, dalam satu perjalanan bersama dengan baginda. Fa'adlajna, maka kami telah menempuh perjalanan lailatana, sepanjang malam. Maka kadangkala ada sebab pada waktu itu Nabi SAW telah meneruskan perjalanan. Adakah makruh solat ganti yang ada makanan? Bukan sekadar solat ganti, solat fardu pun. Itu kita dah belajar dah. Pada hari apa yang kita belajar hadis tu? Pasal solat dan ada makan. Bila solat tu syaratnya bila makanan tu telah tersedia. Maka 2 hari lepas tak silap. Kita dah belajar dah hadis tersebut dalam Sahih Muslim. Berkenaan kalaulah makanan telah tersedia, maka dahulukan makanan sebelum daripada solat. Maka hadis tu kita dah belajar dalam Sahih Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Saya minta maaf kalaulah ada yang tanya soalan, sebab sebenarnya kadang-kadang saya tak perasan, sebab ini perlu untuk habiskan lebih kurang 40 muka surat bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin. Sebab itu banyak soalan yang saya tak perasan dan pada waktu itu saya perlu baca dengan laju bersama dengan para pelajar. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Fa'adlajna, maka kami telah menempuh perjalanan lailatana, sepanjang malam, hatta idza kana fi wajhi subuh, sehingga ketika mana hampirnya waktu subuh, kata Imran bin Husain, arrasna, barulah kami berhenti rehat. Faghalabatna, maka ketika mana kami berhenti rehat padahal dah dekat subuh, faghalabatna a'yununa, maka telah mengalahkan kami mata-mata kami, kerana pada waktu itu sangat-sangat mengantuk. Dan pada waktu ini kita belajar, kalaulah sebelum waktu solat, kalaulah seseorang itu tertidur dan kemudian berlaku sesuatu, dia tak bangun ketika mana telah masuknya waktu, tidaklah berdosa. Hatta bazaghatis syamsu, maka kami hanya bangun ketika mana terbitnya matahari. Berkata Imran bin Husain, fakana awwala man istayqadha, maka adalah yang awal-awal bangun di antara kami adalah Abu Bakar. Maka daripada sini sebahagian para ulama menyebut ini mungkin adalah peristiwa yang lain.
Sebab dalam riwayat Qatadah sebelum ini menyebut bahawa Abu Bakar dan Umar terpisah daripada Nabi SAW. Wa kunna la nuqidhu nabiyallah, dan kebiasaan kami tidak mengejut Nabi SAW daripada tidur baginda apabila baginda tidur sehingga baginda terjaga sendiri. Sumastaiqadha Umar, kemudian Umar bin Khattab pula telah bangun. Maka faqama inda nabiyillah, maka Umar bin Khattab telah berdiri di sisi Nabi SAW. Faja'ala yukabbir, maka Umar bin Khattab telah mula bertakbir, Allahu Akbar, wa yarfa'u sautah, dan Umar bin Khattab telah bertakbir dengan meninggikan suaranya. Hatta istaiqadha Rasulullah, sehingga Nabi SAW terjaga. Falamma rafa'a ra'sah, ketika mana Nabi SAW mengangkat kepala baginda, wara'ash syamsa, dan baginda melihat matahari, qad bazagat, telah terbit, maka baginda terus bersabda, irtahilu, teruskan perjalanan. Dan kita dah sebut Nabi tak suka untuk solat dekat tempat di mana menjadikan Nabi dan para sahabat tertinggal solat pada waktu dia. Kerana Nabi SAW menyebut di tempat itu adanya syaitan yang pada waktu itu menjadikan lalai daripada solat. Maka Nabi terus bersabda, irtahilu, teruskan perjalanan, solat di tempat yang lain. Fasara bina, maka kami telah meneruskan perjalanan. Hatta iza biyaddatis syamsu, sehingga semakin cerah cahaya matahari. Nazala, barulah baginda berhenti. Fasalla binal ghadah, maka Nabi telah mengimamkan untuk kami solat fardu subuh. Maka ini dalil bahawa boleh untuk solat fardu solat qada secara berjemaah. Fa'tazala rajulun minal qaumi, maka ada seorang lelaki yang mengasingkan diri daripada para sahabat. Lam yusalli ma'ana, dia tidak solat bersama dengan kami. Falamman sarafa, bila telah selesai solat, Nabi bertanya kepada orang yang tak solat tersebut, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'ana, apakah yang menghalang kamu daripada turut solat bersama kami? Maka lelaki tersebut menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabatni janabah, aku berada dalam keadaan hadas besar. Maka pada waktu itu dia tidak pada waktu itu boleh solat sebab dalam hadas besar. Fa'amarahu Rasulullah, maka Nabi SAW telah memerintahkan untuk dia fatayammama, untuk dia bertayammum bis-sa'id, menggunakan debu tanah, fasalla, dan dia pun solat. Daripada sini kita belajar bahawa orang yang tak ada air untuk mandi hadas besar, maka dia boleh untuk bertayammum dan kemudian pada waktu itu solat. Thumma ajjalani fi rakbin baina yadayhi natlubul ma'. Kemudian Nabi SAW telah menghantarku dengan segera bersama dengan sekumpulan para sahabat pada waktu itu baina yadayhi, untuk berjalan mendahului Nabi, natlubul ma', bertujuan mencari air, kata Imran bin Husain, kerana tak ada air. Waqad atishna, dan kami telah merasa dahaga, atasyan syadidah, pada waktu itu sangat-sangat dahaga. Maka kata Imran bin Husain, fabaina nahnu nasir, sedang kami berjalan, idza nahnu bimra'atin, kami telah bertemu dengan seorang wanita, sadilatin, yang tergantung, rijlaihi, kedua kakinya, baina mazadataini, dalam keadaan dia duduk di antara dua bekas besar air. Mazadatain, kita boleh lihat kata Imam Nawawi pada baris yang keempat daripada bawah, akbaru minal qirbah, bekas air yang pada waktu itu besar. Maka dia ada dua bekas air dan dia duduk pada waktu itu di atas bekas air tersebut. Maka kata Imran bin Husain, kami telah berkata kepada wanita tadi, ainal ma', dekat mana kami boleh dapat air? Maka pada waktu itu wanita tersebut berkata, aiha, aiha. Apakah maksud aiha, aiha? Maka kita boleh lihat pada baris yang ketiga bermakna daripada bawah, maksudnya adalah hayhat, hayhat, wa ma'nahu al-bu'du minal matlub wal ya'si minhu. Lalu wanita itu berkata, sangat jauh, tak mungkin kamu akan sampai. Air berada jauh daripada sini. La ma'alakum, tidak ada air untuk kamu. Fakam baina ahliki wa bainal ma'. Kemudian Imran bin Husain bertanya lagi, berapakah jarak anggaran di antara keluarga kamu dan air? Maka wanita ini menjawab, jarak perjalanan antara keluarga aku berada dan juga air, jaraknya pada waktu itu lebih kurang sehari semalam. Jauh. Perjalanan sehari semalam. Maka perjalanan sehari semalam dan zaman dulu dikenali sebagai satu marhalah. Sebab itu bila kita belajar fiqh, kita biasa dengar perkataan marhalah. Dua marhalah. Marhalah bermaksud perjalanan satu hari.
Kalaulah daripada pagi sampai petang, maka perjalanan menunggang unta menurut kelajuan biasa itu dipanggil satu marhalah. 2 hari punya perjalanan dipanggil dua marhalah. Dan sebab itu kita lihat daripada sudut perbahasan para ulama berkenaan berapakah jarak 2 marhalah yang menentukan pada waktu itu boleh qasar dan jamak, maka ada pelbagai pendapat. Ada yang mengatakan 80 sekian, ada yang mengatakan 70 lebih, ada yang mengatakan 90 lebih, sebab perjalanan 2 marhalah itu adalah secara tahdidan anggaran, bukan secara takribi, secara pada waktu itu anggaran berapakah jumlahnya mengikut kilometer, bukanlah pada waktu itu boleh ditetapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah berkata Imran bin Husain, maka kami berkata dengan wanita ini, intaliki ila Rasulillah, ikut kami untuk berjumpa dengan Rasulullah. Maka wanita ni dia tak kenal, dia pun bertanya, wa ma Rasulullah, siapakah Rasulullah? Falam numallikha min amriha syai'an, maka kami tidak membenarkan wanita ini daripada urusannya sedikit pun, maka kami telah pada waktu itu bawa wanita ini berjumpa dengan Nabi. Fastaqbalna biha, kami membawanya berdatang jumpa dengan Nabi SAW dengan bekas air yang dia ada. Fasalaha, maka Nabi SAW telah bertanya khabar dia. Faakhbarathu, maka wanita ini memaklumkan kepada Nabi sebagaimana wanita ini telah memaklumkan kami. Wa akhbarathu annaha mu'timah, wanita ini maklumkan kepada Nabi yang dia adalah seorang wanita yatim. Laha sibyan, mempunyai anak-anak yang juga pada waktu itu yatim. Fa amara birawiyatiha, maka Nabi perintahkan agar wanita ini untanya didudukkan, supaya unta wanita ini didudukkan. Fa unihat, maka telah didudukkan unta wanita tersebut. Fa majja, maka Nabi SAW telah meludah fil azlawaini, di dalam 2 bekas air milik wanita tadi, al-ulyawaini, pada bahagian atas dia. Maka Nabi ludah pada 2 bekas air ini. Maka di sini mukjizat Nabi SAW. Summa ba'atha birawiyatiha. Kemudian Nabi perintahkan untuk unta wanita tersebut didirikan. Fasharibna, maka kami telah minum daripada air bekas wanita tadi. Dan jumlah kami lebih kurang 40 orang, kata Imran bin Husain. Itasha, dalam keadaan sangat dahaga, hatta rawina, sehingga kami telah hilang dahaga kami. Wa malakna, dan telah mengisi kulla qirbatin ma'ana, setiap bekas yang kami ada, wa idawah, sama ada besar maupun kecil. Wa ghassalna, dan kami telah menyediakan air untuk memandikan teman kami yang hadas besar tadi. Wa ghassalna, kita boleh lihat pada baris yang keempat, yaknil junub, iaitu kan ada seorang sahabat yang hadas besar, kami bagi dia air untuk mandi juga. Ghaira anna, kecuali kami tidak memberi minum kepada unta kami. Sebab pada waktu itu unta tersebut tak perlu. Dan unta ini mereka boleh, dan unta adalah binatang yang boleh hidup untuk tempoh yang lama pada waktu itu tanpa perlu meminum air yang baru. Wahia takadu tandariju minal ma'. Maka berkata Imran bin Husain, dan bekas wanita ini hampir-hampir pecah disebabkan banyaknya air yang terdapat pada bekas tersebut. Bila Nabi SAW ludah, maka air pada waktu itu tak berkurangan, membuak-buak pada waktu itu keluar. Sebagai mukjizat untuk Nabi SAW. Kemudian baginda bersabda kepada para sahabat, hatu ma indakum, bawa apa jua bekalan yang kamu ada. Fajama'na, maka kami telah kumpulkan untuk diberikan kepada wanita tersebut, min kisrin, daripada roti, wa tamrin, dan juga kurma, wa surra laha surrah, dan kami telah memasukkannya di dalam satu bungkusan. Dan baginda telah bersabda kepada wanita ini, idhabi, pergilah kamu, fa'at'imi, dan berilah makanan kepada keluarga kamu dengan makanan ini. Wa'lami, dan ketahuilah kamu, anna lam narzak, kami sesungguh tidak mengurangkan daripada air kamu sedikit pun. Tak berkurang pun air kamu. Mukjizat untuk Nabi SAW. Falamma atat ahlaha, bila wanita ini sampai kepada keluarga dia, maka dia telah bercerita semua benda tentang Nabi SAW. Dia telah berkata, laqad laqitu, demi sesungguhnya aku telah bertemu asharal bashar, dengan seorang penyihir yang sangat hebat. Sebab dia tak tahu itu mukjizat, maka disebut itu adalah sihir. Au innahu lanabiyyun, ataupun orang tersebut adalah nabi, seperti mana yang mereka dakwa.
kana min amrihi, adalah daripada urusannya begitu dan begini. Fahadallahu dzalika sarm, maka Allah telah memberi hidayah kepada seluruh kampung tersebut, bitilkal mar'ah, dengan sebab wanita tadi. Fa aslamat, maka wanita tadi telah masuk Islam. Wa aslamu, dan seluruh kampung telah masuk Islam. Cumanya Imam Muslim bawakan hadis yang panjang ini nak menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW telah salat qada fardu subuh secara berjemaah. 1565 baca. Kami telah bersama dengan Nabi SAW, kata Imran bin Husain, hadis yang lebih kurang sama, di dalam satu permusafiran. Fasaraina, kami telah berjalan, lailatan, sepanjang malam, sehingga apabila kami berada pada penghujung malam, qubaila subuh, betul-betul sebelum subuh, waqa'na tilkal waq'ah, maka telah berlaku kepada kami peristiwa tersebut, allati la waq'ata indal musafir, yang mana tidak berlaku kepada seorang musafir yang letih, ahla minha, lebih manis daripadanya. Itulah tertidur. Kami tertidur kerana tersangat-sangat letih. Fama ayqadhana, maka tidak ada yang mengejutkan kami ketika mana kami tertidur kecuali kepanasan matahari, nak menunjukkan mereka tertinggal waktu subuh. Wasaqal hadis terus. Apabila telah bangun Umar bin Khattab, pada sahabat yang lain tak berani kejut Nabi. Wa ra'a ma asaban nas, dan pada waktu itu beliau melihat apa yang berlaku kepada para sahabat yang semuanya tidur kerana keletihan sampai terlepas solat fardu subuh. Wa kana ajwafa jalidan, dan adalah Umar bin Khattab seorang yang kuat suaranya. Ajwaf maksudnya daripada jauh, daripada rongga. Suaranya pada waktu itu kuat. Fakabbara, maka beliau telah bertakbir, wa rafa'a sautah, dalam keadaan meninggikan suaranya. Maka Nabi SAW terjaga li syiddati sautih, apabila mendengar kuatnya suara Umar bin Khattab. Falamma staiqadha, apabila Nabi SAW bangun, syakau ilaihi alladhi asabahum, para sahabat telah mengadu kepada baginda apa yang berlaku, mereka terlepas solat subuh. Maka baginda bersabda, la dhair, tidak mengapa, tidak mendatangkan mudarat. Maka daripada sini kita belajar seseorang yang tertidur sehingga terkeluarnya waktu solat dengan syarat. Apa dia? Dia tidur sebelum masuknya waktu tersebut. Kalaulah dah masuk waktu dia tidur dan terlepas, berdosa sebab dah masuk waktu. Sebelum waktu, maka pada waktu itu tidak berdosa. Irtahilu, sabda Nabi, teruskanlah perjalanan. Waqtasal hadis, dan baki hadis adalah lebih kurang sama. 1566 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man nasiya salatan, barang siapa yang terlupa sesuatu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat tersebut apabila diingat. La kaffarata, tidak ada sebarang penebus dosa bagi perbuatannya kecuali hanya qada salat. Maka orang yang tertinggal salat tanpa sengaja kerana tertidur, dan tertidurnya pun sebelum waktu, maka tidak ada penebus dosa sebab dia tak berdosa, kecuali pada waktu itu dia kena qada solat tersebut. Maka Qatadah berkata, wa aqimis salata li zikri, Nabi telah membaca ayat wa aqimis salat, dan dirikanlah salat li zikri, untuk mengingatiku, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. 1567 baca sampai habis. Next, baca. Walam yadhkur la kafarata illa dhalik. Perkataan tu tak ada dalam hadis riwayat ini. Yang lain semua sama. 1568 baca. Sabda Nabi SAW, man nasiya, barang siapa yang terlupa untuk salat, au nama anha, ataupun tertidur, fakaffaratuha, maka penebusnya adalah hendaklah dia salat apabila dia ingat. 1569 baca.
apabila telah tidur salah seorang daripada kamu daripada salat, au ghafala, ataupun menjadi lalai daripada menunaikan salat, falyusalliha, maka hendaklah dia menunaikan salat tersebut, idza dzakaraha, apabila diingat. Fa innallaha, kerana sesungguhnya Allah telah berfirman, wa aqimis salah, dan tunaikanlah salat, li zikri, untuk mengingatiku. Kita akan sambung kitab Salatil Musafirin pada jam 2.30 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.